Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi pengurusi masjid, barisan saf, jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru sidang Jumaat yang saya kasihi sekalian. Kita lafazkan alhamdulillah atas pelbagai kurniaan nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Firmanullahu ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak akan terhitung banyaknya Allah bagi nikmat kepada kita ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, tazkirah ringkas pada Jumaat ini saya tajukkan dengan tajuk seorang sahabat Nabi yang mulia, Dirar ibn Azwar. Dirar ibn Azwar adalah seorang sahabat Nabi. Pada hari ini kita nak kisahkan kisah sahabat Nabi ini. Saya sengaja memilih kisah ini kerana takdir Allah pada akhir tahun lepas, ngam-ngam sebelum akhir tahun, saya sempat menziarahi maqam Dirar ibn Azwar radhiyallahu an, dan beberapa makam lain lagi, termasuklah Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Sa' ibn Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana masa yang terhad ini, kita nak kisahkan macam mana kisah sahabat ini. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ni ibarat bintang-bintang di langit. Hak mana kamu ikut, kamu akan mendapat petunjuk. Kerana sahabat Nabi ini Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Kita ni kita sebut redha kat Allah, tapi tak semesti Allah redha kat kita. Tapi sahabat ini sifatnya udul ataupun adil, mengikut ahli sunnah wal jamaah. Dan sahabat ini, bila mana kita tengok dia ini, kita dapati dia bukan berada dalam zon selesa. Hampir semua sahabat yang duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci Madinatul Munawwarah, bila wafat Nabi, ada perkirakan lebih daripada 2/3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir. Sama ada berperang, sama ada berdakwah, sama ada berhijrah kerana menyebarkan ilmu dan seumpamanya, ini berlaku. Hanya 1/3 sahaja yang meninggal dunia atau berada di kota suci Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan bayangkan masa peperangan Yarmouk, dikatakan 100 ahli Badar menyertai peperangan Yarmouk tahun 13 Hijrah. Dalam peperangan Yarmouk dikatakan hampir 1000 sahabat Nabi SAW menyertai peperangan Yarmouk. Artinya barakah mereka ini di antara sahabat-sahabat kanan yang hebat ini. Salah seorang sahabat yang kita nak nyatakan pada hari ini adalah Dirar ibn Azwar. Dirar ibn Azwar ini saya meletakkannya
sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di kalangan orang yang beriman, mereka ini adalah lelaki-lelaki, mereka ini adalah rijal. Apa makna rijal dalam bahasa Arab? Rijal ni maknanya lelaki-lelaki pemberani. Macam orang kata, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka lelaki, kami lelaki. Yalah, kita pun lelaki juga. Tapi kadang-kadang berani tu tak berapa nak berani. Ni rijal disebut dalam Quran ni, minal mu'min, rijal. Sifatnya sadaku ma ahadullah alaih. Mereka benar janji Allah. Maknanya apa? Yang ni kita tak mampu, tuan-tuan. Dia baca Quran, dia faham Quran, dia buat apa yang Quran suruh. Quran suruh sedekah, sedekah. Quran suruh bangun malam, bangun malam. Quran dia akan ikut satu-satu dalam Quran. Ini rijal. Dan dia membenarkan apa yang dia janjikan kepada Allah. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih. Mereka ni benar apa yang mereka janji kepada Allah. Sampai kepada dalam masa pada masa perang pun, faminhum man qada nahbah, ada yang telah mati syahid. Wa minhum man yantazir, ada yang sedang menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, mereka tak akan tukar. Artinya mereka sabar, mereka tetap pendirian, mereka ada mauqif, mereka ada satu pandangan yang kukuh bila dia percaya kepada Allah dan Rasulnya SAW. Inilah para sahabat. Dirar ibn Azwar ini adalah orang yang Allah bagi masuk Islam awal. Bukan dia sahaja masuk Islam, saudara perempuannya Khawlah bintu Azwar juga sahabat Nabi yang pemberani masuk Islam. Allah istimewakan Dirar ini. Dia ini disiqah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi dia ni orang yang kaya. Dia mempunyai 1000 ekor unta. Kalau kita gak 1000 ekor lembu bulan korban, jual 7,000 seekor, 700,000 dah tu. Dekat nak 1 juta dah tu. Kalau hak besar boleh pergi 1 juta. Tuan-tuan tengok kayanya Dirar. Tapi apa yang dia lakukan? Dia infak fi sabilillah. Sehingga Nabi kata rabihal bai'. Dia telah berkeuntungan dalam penjualannya. Sebab dia jual dengan Tuhan. Dia bukan jual dengan manusia dah. Dia jual dengan Tuhan. Bila sedekah maknanya jual dengan Tuhan. Dirar radhiyallahu an ini tak cukup dengan itu Nabi puji dia. Nabi kata apa yang dia tukarkan itu berkeuntungan dan Tuhan tak akan abaikan apa yang Dirar buat ini. Dan Dirar radhiyallahu an, dia bukan sekadar itu, Nabi amat siqah kat dia. Nabi percaya kepadanya untuk menjadikan musuh-musuh itu senyap, seperti kabilah Bani Asad dan seumpamanya. Nabi hantar dia senyap. Ini orang yang hebat. Dia dianggap jarang berlaku. Dia dianggap sebagai panglima tentera dan dia juga dianggap sebagai penyair. Maknanya bahasa dia indah. Ini orangnya. Wa kana farisan muhariban wa syairan. Dia ini seorang pahlawan, seorang penyerang, pemberani, dan juga dia ni orang yang amat-amat hebat, berani dia ni. Dan dia sentiasa mewakafkan diri untuk Islam. Tuan-tuan tahu, bila mana banyak peperangan yang dia sertai bersama Rasulullah SAW. Sehinggalah nak jadi ke cerita di mana Dirar ini
pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia telah berhijrah daripada kota suci Madinatul Munawwarah menyertai pembukaan Syam, dipanggil Futuha Asy-Syam. Dalam bahasa lama, Syam merujuk kepada Palestin, Lebanon, Jordan, Syria. Itu makna Syam zaman dulu. Zaman sekarang itulah negeri-negeri dia, Syam. Dia pergi sampai ke Jordan. Hebatnya dia, bila dah dia sampai sana dengan sahabat-sahabat yang lain, lawan ini, lawan. Antara perlawanan yang paling dahsyat yang dia sertai adalah peperangan Yarmouk yang berlaku pada bulan Rejab tahun 13 Hijrah. Masa itulah wafatnya Abu Bakar, perang tak selesai, naiknya Sayyidina Umar. Dan Dirar menempatkan diri. Dan dia diberi posisi yang hebat. Antara yang masuk posisi utamanya termasuklah seperti Amr bin al-As, Syurahbil bin Hasanah, Dirar, termasuk Yazid bin Abi Sufyan, dan ramai mereka yang pergi perang, termasuk Muaz bin Jabal, termasuknya Abdurrahman bin Muaz bin Jabal, anaknya yang mati syahid dalam peperangan awal masa permulaannya. Begitu juga Abu Sufyan bin Harb juga menyertai peperangan. Termasuk anak Abu Jahal dan cucu Abu Jahal yang Islam radhiyallahu anhuma yang mati syahid, Ikrimah bin Abi Jahal dan Muhammad bin Abi Jahal bin Ikrimah. Mereka ni masuk perang. Perang ni kata At-Tabari rahimahullah adalah antara menang dan kalah. Dan ini perang yang terbesar pada zaman dan selepas pada itu tak sehebat ini. Kerana Rom yang dihantar oleh Herakla telah mengirim 240,000 pasukan tentera. Besar tuan-tuan, kalau kita kira berapa batalion, habis satu PD tu. PD kan banyak tentera kita kan. Banyak besar. Dia punya kekuatan. Dipimpin oleh yang terkenal dengan gagah, namanya Mahang. Lawang dengan tentera Islam. Lawang ni 7 hari. Saya nak ringkaskan macam mana Dirar dia pergi perang. Sampai kepada satu saat, bila tentera Islam sudah hampir kalah, bila mereka serang, sebab perang ni tuan-tuan dahsyat, ramai ni tak tahan rock kita. Sikit boleh lagi hingga, sebab orang Islam ada kata 36,000, ada kata 40,000. Tuan-tuan bayangkan 240 ataupun 250,000 lawan dengan 40,000. 4 kali 6 24, 6 kali ganda. 6 kali ganda nak repuh tak dan rock kita ni. Gagah kita ni tok guru silat 6 orang. Payah juga. Rebah hak ni pergi pegang, hak ni pergi pegang, payah. Jadi bila dah tentera Islam dalam beberapa hari masa perang tu nampak hampir rebah makin nak kalah, tiba-tiba Ikrimah bin Abi Jahal dia turun daripada kudanya, lompat, dia angkat buka pedang dan dia berkata, siapa yang ingin bersama saya mati, itu orang panggil berani matilah. Aku tak kira dah hari ni apa berlaku, mati pun aku tetap perang. Itu pandangan ataupun perlakuan Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid Al-Walid yang menjadi panglima masa itu kata, wahai anak kepada pak saudaraku, jangan, kata dia, tidak. Dulu aku adalah penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ayahku. Aku ingin menebus, kali ini biarlah aku berperang seberapa yang aku nak. Maka berlakulah, bila dia buat macam itu, maka orang yang pertama sahut seruang Ikrimah bin Abi Jahal, Dirar bin Azwar. Dia turun, dia kata aku sama juga. Akhirnya dah bila sahabat mari turun ni, terkumpullah hampir 500 orang. Bila dapat 500 orang ni, bila berani mati ni, maknanya
Tak kira dah apa, dia pergi rempuh musuh yang sedang mara ini, menyebabkan mereka syahid di situ beratus orang. Tapi balasan yang Allah bagi, tuan-tuan, ketika itulah musuh lari, terpaksa berundur. Kalau tidak sebab, antara asbab Ikrimah buat macam ini, mungkin tentera Islam kecundang. Tuan-tuan, Ikrimah meninggal, Ayyash meninggal, 2-3 orang lagi hak kuat ni meninggal. Seorang perawi menceritakan, bila selesai untuk hari itu, kami tengok mereka ni nyawa-nyawa ikan. Kami pergi kat Ikrimah yang dahaga air, kami bagi air kat dia, sebab dia minta air. Sedang dia nak minum air, dia dengar kawan dia Ayyash tak ada air, dia kata bagi kat sana. Dia lebih dulu kesian. Kawan ni nak minum, kawan seorang lagi kata saya air, pergi kat kawan ni beri air. Kawan ni kata tak payah. Kawan ni kata tak, bagi kat Ikrimah. Balik pula nak bagi kat Ikrimah, Ikrimah mati syahid. Pergi pula yang kedua, mati syahid. Pergi yang ketiga, mati syahid. Tengok hebatnya mereka. Macam mana Dirar ibn Azwar. Dirar ibn Azwar ni dia perang sampai kaki dia, 2 putung kaki dia ni kena takir, kena tetak, putus. Maka berjalanlah di atas kepala lutut dia dalam keadaan macam itu, lalu dirempuh oleh kuda, dan kuda pijak dia. Tapi mengikut riwayat yang sahih, dia tak mati. 2 kakinya telah menuju ke syurga Allah, tubuhnya masih lagi di bumi. Inilah Dirar. Dia mati bila? Dia mati masa satu wabak taun yang besar. Perang 13 Hijrah, wabak taun di satu kawasan di Palestin dan Jordan, dan ni dipanggil satu kawasan nama Amwas ataupun Amawas. Dia berlaku pada tahun 18 Hijrah. Perang 13 berlaku tahun 18, maknanya 5 tahun selepas tu. Tahun ni tuan-tuan, kalau ibarat kita gak baru macam kawi lah. Dahsyat. Ada yang menceritakan yang mati dalam tahun tersebut lebih daripada 25,000 orang. Sahabat-sahabat besar ramai yang mati. Antaranya panglima tentera Islam yang terkenal Abu Ubaidah Al-Jarrah mati. Alhamdulillah saya sempat ziarah dia. Antara yang meninggal dunia juga termasuklah Sa'ad ibn Mu'az. Antara yang meninggal dunia juga termasuklah Mu'az ibn Jabal radhiyallahu an. Mu'az ni sahabat Nabi. Minggu lepas hari Jumaat ni, macam ni lah saya pergi semayang di masjid tu, masjid dia di Jordan. Mu'az ni sahabat Nabi yang amat cerdik. Nabi puji cerdik dia, a'lamuhum bil halali wal haram Mu'az ibn Jabal. Orang yang paling handal di kalangan kamu halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal. Mu'az ni dia orang Khazraj ataupun orang Ansar di kota Madinah. Nabi percaya kepada Mu'az, Nabi hantar dia ke Yaman. Nabi tanya dia, bima taqdi, mu nak hukum apa? Dia kata dengan kitab Allah. Kalau tak ada, dengan sunnah Nabi. Kalau tak ada, aku ijtihad tapi aku tak menyeleweng. Mu'az ibn Jabal ni Nabi tua, dia muda lagi. Nabi tua, dia muda lagi. Dia meninggal dunia dalam usia 38 tahun. Iaitu pada tahun 18 Hijrah. Bermakna Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah.
7 ataupun 8 tahun sebelum pada tu. Ertinya umur dia masa Nabi wafat, umur Nabi 63 tahun, dia dalam 30-31 tahun. Itulah umur dia lebih kurang. Dan Muaz juga menyertai perang. Macam saya cerita, anak dia mati, Abdul Rahman, dan dengan sebab tahun dia juga meninggal dunia. Tahun tu hampir serentak para sahabat kanang-kanang mati. Dan saya baru nampak satu idea, iaitu para sahabat ni, dia tak duduk sama dia dekat-dekat. Ni perangai mereka ni. Dia tak duduk sama mereka dekat-dekat. Tapi mereka bertemu sekali-sekala. Jadi, kalau kita tengok, Dirar, dia ada perkuburan dia. Kampung tu dipanggil perkampungan Dirar. Nak pergi ke Abu Ubaidah ni pula dalam 10 km kampung lain pula. Nak pergi pula Muaz bin Jabal lebih kurang dalam 10 km pula kampung lain pula. Semua nama kampung tepat masing-masing dengan nama tokoh itu. Sebab apa? Sebab mereka ni menjadi pelita kepada ummah. Mereka menjadi pengajar kepada kawasan tu. Dan masing-masing di kalangan tabi'in dapat cari ilmu daripada ulama-ulama, daripada tok-tok guru di kalangan sahabat Nabi ini. Masing-masing ada tempat. Ini cara dia. Jadi akhirnya Islam ni tersebar bukan setempat ya. Dia akan cepat sini sebab dia ada marajak, dia ada marjak, dia ada sumber dia. Masing-masing boleh pergi. Itu cara dia. Dan daripada si kisah itu kita faham Dirar ibn Azwar radhiyallahu an, dalam bentuk pengorbanan, dia korban dari segi harta dia. Dia korban dari segi tenaga dia. Dia korban dari segi jihad dia. Dia korban dari segi dakwah dia. Dia korban dari segi pengajaran dia. Inilah sahabat yang sejati. Ini sahabat. Jadi bila kita tengok watak-watak seperti ini, tuan-tuan, kita akan fikir banyak. Sejuzuk kehidupan mereka itu mewakili seluruh warna kehidupan kita nak jadi macam mereka. Sukar. Kerana mereka telah diterbiah oleh seterbaik manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saki baki akhlak Nabi, perangai Nabi telah terpercik kepada mereka, singgah dalam kehidupan mereka, menyebabkan mereka ini benar-benar mengikut. Ini dia sahabat Nabi. Dan mereka ini Allah jadikan begitu bersungguh untuk agama Allah. Lain daripada kita. Kita ni kadang-kadang buat part time je, tuan-tuan. Buat lebih-lebih kurang. Tapi mereka tidak, orang zaman dulu. Tuan-tuan, inilah gambaran sahabat yang jauh daripada tempat asal hidupnya, mati di situ. Kita selalu duk cakap dalam hidup kita, saya ni kan boleh mati di rumah lah. Saya ni kan boleh mati kampung saya lah. Saya ni kan boleh biarlah duk ni. Kita akan cakap macam tu. Kita suka macam tu. Tapi sahabat merantau hampir berapa tepat, gini pergi sini, akhirnya mereka di usia ujungnya mewakafkan masanya untuk ummah dan mati dalam keadaan yang amat-amat mulia. Semoga Allah beri kepada kita macam tu. Poin yang kedua mungkin kita dapat ambil ialah kita dapati para sahabat radhiyallahu anhum ini, dia amat peka untuk mengembangkan Islam sebaik mungkin. Yang ini mungkin hampir tak ada dalam kaum kita. Kaum kita macam saya lah, mengajar je. Tuan-tuan, saya mengajar ni, sebahagian besar bahkan mungkin semua lebih baik pada saya. Orang Islam dah, orang baik dah, kaki semayang, kaki ni, sama saya mengajar je lah. Tuan-tuan dengar. Bukan makna tuan-tuan daripada. Tapi mereka ni kepada orang bukan Islam, kepada orang maksiat, kepada orang jauh daripada Islam, kepada orang baru nak berjinak dengan Islam, mereka mengajar semua. Mereka tak kenal. Mereka tak kenal arti penat lelah. Mereka tak kenal arti letih.
Mengajar tetap mereka mengajar. Mereka mengajar, mereka menyebar Islam. Jadi kita ni macam mana? Pertama, anak isteri kita. Di rumah kita lah ketua. Adakah kita ajar mereka semayang? Kita bawa mereka, mari jom kita semayang, kita ibadat sama. Macam mana kita nak datang ke masjid? Jom kita datang masjid sekali. Sama-sama datang ke masjid. Buat tuan-tuan. Kalau kita abaikan, kalau kita biarkan, kalau kita kesampingkan, kitalah yang rugi. Kita tengok sahabat, bak kata pujangga Arab, fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu bukan setara dengan mereka. Kerana meniru orang-orang yang hebat pasti akan mendapat kemenangan. Justru akhir kalam, saat kita hidup tenang baik ini, jangan lupa kepada sahabat-sahabat kita, terutamanya di Palestin, di Gaza, yang sedang bertarung dalam kehidupan. Saya tak boleh bayangkan kalau Allah campakkan kita duduk di bumi Gaza sehari. Kalau saya lah pegang tasbih, asyhadu an la ilaha illallah lah tiap-tiap hari lah. Zikir je tuan-tuan. Nak ceritanya betapa ujian besarnya mereka ini, maka kita jangan lupa untuk doa kepada mereka. Mudah-mudahan Allah beri kepada mereka kebaikan, Allah gandakan pahala mereka, Allah mudahkan urusan mereka, dan bantulah mereka walaupun RM1 cuma. Mudah-mudahan itulah saham akhirat kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warta'anna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min zalik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.